Itu apabila kita bercakap tentang kerajaan hari ini, saya nak bagi tahu kepada Datuk Ismail Sabri, Yang Mohd Datuk Seri Ismail Sabri kena ingat bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang bersifat sementara. Kita okeylah, bersetujulah, terima, tubuhlah kerajaan, tak sebab nak menyantuni titah tuanku, sebab demi untuk menyelesaikan masalah COVID dan ekonomi. Tapi sifatnya adalah sementara. Apabila datang pilihan raya nanti, insya-Allah kita yakin bahawa UMNO dengan strategi dan gerak kerja yang telah dan sedang diatur, ini kenyataan daripada Presiden UMNO, kenyataan daripada Majlis Tinggi UMNO, bahawa sedang bergerak sekarang ni, sedang rancak dijalankan. Kita yakin bahawa kita boleh menang. Berapa jumlah kursi tak tahu, saya belum buat kajian lagi sebab belum sampai waktunya. Tetapi saya melihat orang dah tak pandang kita. Janganlah kita dalam keadaan hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Maruah kena jaga. Jangan maruah kita terterap, orang duk salahkan kita saja. Masih lagi kita nak menyondol, masih lagi kita nak bertandang. Sudah, cukup. Teruskan kerja. Sebab itu ahli akar umbi perlu meneruskan kerja. Sebab UMNO kita perlu tahu bahawa UMNO adalah parti terbesar warga bangsa Melayu. Cukup-cukuplah kita disinggung. Saya tidak bersetuju lagi lah untuk kembali, sebab PAS dengan PN sudah pun membuat tamat pembagian kursi. Yang kita nak tergigih buat apa? Saya dah bagi tahu kesediaan kita waktu Muafakat Nasional dahulu. Seandainya kita bertanding di bawah bendera ataupun di bawah lambang Muafakat Nasional, UMNO mengorbankan, kita berkorban satu negeri di Kedah. Sebab kita tak akan lawan Lapah di Kedah, biar Lapah turun merentah. Tapi kali ini nampak, sebab Kedah itu adalah negeri yang ketika itu kubu UMNO. Begitu juga di Terengganu, silih berganti. Jadi kalau ada Muafakat Nasional, kita berkorban dua-dua negeri itu. Dan kali ini nampak gayanya kita tengok siapa first come first serve lah saudara. Begitu juga di Kelantan. Rakyat Kelantan dah semakin bosan dengan keadaan begitu. Jadi saya rasa adalah lebih baik kita meneruskan usaha ini. Sebab kita tak pernah rasa gentar. Sebagaimana kenyataan Presiden, kenyataan pimpinan-pimpinan, kita tak pernah merasa gentar untuk menghadapi gertakan ataupun cabaran daripada pengerusi PBM. Saya dah cakap berkali-kali, selagi Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, memanglah hayat Parti Berbumi itu adalah juga ada. Tapi nak kata menang besar tak ada. Tetapi bila beliau tidak lagi jadi Perdana Menteri, saya nampak Parti Berbumi Bersatu ni ruyup seruyup-ruyupnya. Apa lagi orang nak bernaung di bawah PBM? Sebab apa jasa PBM pada rakyat? Apa rakyat lihat adalah kerosakan demi kerosakan. Takkan rakyat nak bagi balik pada PBM untuk memerintah? Saudara, sebab itu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri kena laksanakan tugas sebaik mungkin. Kalau menteri yang ada tak perform, walaupun dia daripada parti UMNO sekalipun, kalau dah parti lain tak usah cerita lah, tak payah nak tunggu 100 hari, drop. Kita lihat kalau besok tengok, kalau ahli parlimen menteri-menteri, timbalan menteri tak datang ke parlimen, gugurkan. Rakyat lebih menghormati anda sebagai menteri yang tegas. Tak perlu kita nak retorik lagi, tak payah nak santun. Sudahlah. Kalau katakan bahawa mereka nak tarik sokongan, tariklah, tak ada masalah. Sebab saya dah bercakap minggu lepas, 2 minggu lalu pun saya dah kata, anda dah mewujudkan jajaran dengan Parti Pakatan Harapan. Di situ ada Datuk Anwar Ibrahim, di situ ada Datuk Mat Sabu, dah ada DAP. Walaupun DAP ada di situ, DAP cuma ada 42 kursi. Tapi kalau dicantum semua tu, kita masih lagi majoriti. Dan ketegasan kita kali ini tidak akan mengulangi apa yang berlaku era Pakatan Harapan, yang kita melihat berlaku kekecewaan. Dan dalam keadaan begini, saya tengok, perhatikan bahawa apa yang berlaku hari ini, dan Datuk Anwar Ibrahim, dia seolah-olah menyantuni ataupun mau melaksanakan janjinya. Dia kata dia tak akan menyusahkan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, keberadaannya di anjung kuasa. Kalau nak buat sidang parlimen pun dia tak akan menyusahkan. Tapi kalau dia mengkritik, itu biasalah sebagai ketua pembangkang. Sebab itu apa yang berlaku di Melaka, dia awal-awal bagi tahu ini bukan langkah Melaka. Kalau langkah Melaka itu mahu diwujudkan oleh Pakatan Rakyat, PKR. Ini tidak berlaku. Jadi itu masalah di Melaka. Begitu juga di parlimen. Kita lihat
Cuma beliau sebagai seorang ahli parlimen tentulah dia akan menegur, tak boleh tegur langsung. Tetapi saya yakin dengan keadaan begini mungkin besar kemungkinan rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu mungkin akan disokong. Walaupun kita tahu ini adalah gagasan Tan Sri Muhyiddin dalam keterpaksaan. Sokong itu kita perbaikilah dari masa ke semasa. Tak ada masalah. Walaupun parlimen dah buat keputusan, terima. Tapi kita perbetulkan di mana yang perlu diutamakan, itu diutamakan. Jadi saya melihat bahawa gagasan yang diwujudkan oleh Datuk Ismail Sabri nampak gayanya sudah ada bunga-bunga yang baik. Tetapi jangan izinkan orang lain mencaturkan suasana politik di Putrajaya. Hari ini rakyat sudah terasa. Saya cakap terus terang, saya dapat kiriman yang banyak. Kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilihat seolah-olah mengikut acuan politik Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau dilihat dalam keadaan yang gentar, takut dan yes kepada kehendak Tan Sri Muhyiddin. Nak lantik Datuk Seri Najib sebagai penasihat ekonomi pun tak nak. Apabila dikejutkan bahawa PBM tidak akan menyokong Sisa Agung UMNO sebagai timbalan speaker, tak jadi. Tunggu pula nak diubah pula perlembagaan supaya diwujudkan tambah lagi satu kursi, supaya tak ada lagi pertembungan, supaya tidak ada berlaku pengundian. Jadi keadaan ini membuatkan rakyat fikir Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini dengar cakap siapa. Beliau sepatutnya rule the show. Dia sepatutnya did this his show. Dia kena tegas, did this his regime. Ini waktu beliau memerintah. Jadi kalau orang beri pandangan okey, tapi kalau orang nak ugut, nak cabar apa semua, kan buat meh. Saya lebih menyantuni, saya lebih bersetuju kalau Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mewujudkan era kepimpinannya dengan tegas dan telus. Tapi kalau dilihat rakyat hantar kiriman kat saya, benarnya Datuk Ismail Sabri ni ikut cakap siapa ni? Jadi yang sekarang ni yang paling penting santuni kehendak rakyat. Kehendak rakyat lain tak ada. Jangan ikut modul yang dibuat dulu. Jangan ikut cakap Tengku Zafrul. Kalau dah janji bahawa 10,000 secara tuntas boleh dikeluarkan daripada Kepulauan Sebarang Pekerja, keluarkanlah, apa ada masalah. Begitu juga bantuan pada rakyat. Kalau kata bantuan BPR lah, bantuan itu, bantuan ini, biar dia sampai. Jangan diizinkan wujudkan birokrasi. Dan bila wujudnya birokrasi, inilah yang berlaku era kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dulu. Sebut bantuan tapi tak kesampaian. Akhirnya rakyat kecewa. Bila rakyat kecewa, rakyat hilang kepercayaan. Saya dah bercakap berkali-kali mengingatkan sesuatu berlaku pada Yang Amat Berhormat kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, ia juga akan menjangkit kepada UMNO kerana beliau adalah naib presiden UMNO. Warga UMNO akan sentiasa menyokong beliau sebab atas dasar kepimpinan. Tetapi kalaulah caranya macam mana cara Tan Sri Muhyiddin, tentulah kita kecewa. Ini gambarannya saudara. Beliau lantik Datuk Azalina, lah pakar karate, juara karate, sebagai penasihat undang-undang. Itu tepat, satu tempat yang tepat. Tetapi bagaimana kehendak rakyat supaya diadakan islah kepimpinan ataupun reform dalam bidang kehakiman. Mesti ada reform dalam Suruhanjaya, pencegah rasuah. Kita nak melihat pentadbiran kali ini untuk masa depan, untuk 10-20 tahun mendatang. Negara kita ni benar-benar ditadbir dengan bersih. Sebab itu saya mencadangkan kalau boleh tidak ada keperluan nak lantik orang ini, kroni-kroni, tak payah. Tidak ada keperluan untuk kita mengikuti scheme of thing. Lantik orang ni sebagai pengurusi, lantik orang ni sebagai timbalan menteri. Kerana nak sokong. Jangan membeli sokongan. Saya akan lebih menghormati Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang tidak membeli sokongan. Beliau harus berdiri atas kakinya sendiri sebagai naib presiden UMNO, sebagai seorang Perdana Menteri yang mempunyai vision dan wawasannya dan tidak terikat ataupun terikut pada telunjuk ataupun unjuran sesiapa pun. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.